Kalau rook cuba memakan rook di A1, rook makan rook A1 oleh putih dibuat, ini kesilapan blunder yang sangat besar sebab queen makan pawn C2 akan terus membuat checkmate kat situ. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh dua orang super GM yang akan berentap menentang satu sama lain dalam kejohanan catur dunia. Jadi kat sini kita ada GM Ian Nepomuk menentang GM Magnus Carlsen. Magnus Carlsen merupakan juara dunia pada masa kini, manakala GM Ian Nepomuk pula merupakan pencabar terdekat pada 24 November hingga 16 Disember ni. Ian Nepomuk akan bertarung menentang GM Magnus Carlsen untuk mencabar dia mendapatkan takhta juara dunia. Kalau dia berjaya mendapatkan takhta tersebut, dia akan menjadi juara dunia yang baru. Kita semua tahu Ian Nepomuk dan juga Magnus Carlsen ni dah lama main chess. Kedua-duanya berumur 31 tahun, umur yang sama, dan sudah lama menjadi rival. Yang tu lawan yang ni, yang tu lawan yang ni. Jadi diorang ni berentap satu sama lain di Dubai pada 24 November ini. Sama-sama kita nantikan siapa yang akan menang. Jadi sebelum tu kita nak tengoklah satu game yang telah dimainkan antara dua orang ni menentang satu sama lain pada tahun 2017. Ini diambil dari kejohanan yang dipanggil nama Your Next Move, kejohanan Bliss di Belgium pada tahun 2017. Kat sini putih dimainkan oleh GM Ian Nepomuk menentang hitam yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen. Ian memulakan dengan E4, dibalas dengan E5 oleh Carlsen. Kita ada D4 dan seterusnya pawn E makan pawn D4 kat sini. Ini merupakan center game ya. Kat sini yes, knight F3 boleh dimainkan, namun Ian memilih untuk queen makan pawn D4 kat sini Seterusnya Carlsen menggerakkan knight-nya ke C6 menyerang queen, dan daripada dia berpatah balik masuk ke tempat asal, Ian meletakkan queen-nya ke E3, satu tempat yang jarang-jarang orang letakkan queen kat situ ya. Tapi ini adalah game Bliss, jadi apa-apa sahaja boleh berlaku ya. Jadi kat sini Magnus Carlsen menggerakkan bishopnya ke B4 check, dan biasanya juga kali ini C3 biasanya boleh dimainkan dalam situasi macam ni. Tetapi Ian memilih untuk menggerakkan knight-nya ke C3, membuat tutup ataupun blok macam ni. Kenapa? Sebenarnya kat sini kalau korang tengok, dia tak mahu queen-nya duduk di D1, dia tak nak pawn dia duduk di C3. Adalah sebabnya dia nak castling panjang 000 dengan cepat dan terus membuat serangan. Itu ideanya sebenarnya. Kat sini permainan diteruskan dengan knight pergi ke F6. Kita ada bishop ke D2, dan kedua-dua pemain cepat-cepat membuat castling seawal move ke 6. Kat sini Magnus Carlsen membuat castling 000, castling pendek, dan Ian membuat castling panjang 000. Permainan diteruskan lagi dengan rook ke E8 menambah serangan ke atas pawn di E4. Kat sini kalau Ian cuba untuk defend pawn E4 tu dengan tolakan pawn ke F3, semestinya pawn ke D5 akan dimainkan oleh Magnus, dan kita dapat tengok ada ancaman yang berat ke atas pawn di E4, dan semestinya hitam ataupun Magnus akan mempunyai kelebihan dalam posisi macam ni. Jadi sebab itulah selepas rook pergi ke E8, Ian tak kisah pun pasal pawn tu, dia gerakkan queen-nya pergi ke F4. Dan kat sini Magnus kata, oh, knight ni sedang mengawal pawn E4. Jadi dia pun membuat satu taktik yang dikenali dengan nama removing the defender. Kita ada bishop makan knight C3 kat sini, dibalas dengan bishop makan bishop C3, dan kita dapat tengok E4 dah tidak dikawal oleh knight. Jadi rook makan pawn di E4 secara percuma menyerang queen. Baik, Ian melarikan queen-nya ke G3, dan dalam posisi ini walaupun Ian dah hilang satu pawn, tapi dia masih tidak kalah. Dia mempunyai satu, orang kata, serangan, satu ancaman ke atas king hitam kat sini. Baik, Magnus pun tidak kurang hebatnya. Dia cuba untuk membuat serangan dengan tolakan pawn ke D5. Kita ada F3 kat sini menyerang rook. Rook lari masuk kembali ke E8, knight E2, A5,
ingin membuat ancaman ke arah kubu putih ya di sebelah sini. Seterusnya knight F4 menambah serangan ke atas pawn yang berada di D4. Jadi knight B4 dimainkan oleh Magnus. Sekali lagi kat sini Ian pula kali ini Ian pula yang membuat taktik removing the defender dengan bishop makan knight F6, menghilangkan satu defender ke atas pawn D5. Jadi selepas queen makan bishop F6, pawn yang berada di D5 ni berada dalam keadaan yang bahaya. Dan kat sini A3 dimainkan oleh Ian. Sekali lagi, dia menghalau defender kepada pawn ini. Dan kat sini kalau knight melarikan diri, contohnya ke C6, knight akan makan pawn D5 secara percuma dan membuat ancaman-ancaman yang berbahaya, antaranya terhadap queen F6 dan juga pawn di C7 yang ingin membuat fork pula lepas tu ke arah kedua-dua rook. Jadi selepas pawn ke A3 ni, Magnus kat sini telah membuat satu gerakan di luar jangkaan. Terkejut dia punya lawan kat sini. Baik, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang ingin dibuat oleh Magnus. Silakan. Dalam posisi ini, Magnus mainkan bishop ke F5. Dia tak kisah pun pasal knightnya yang berada di B4. Dia gerakkan bishop ni dengan mengancam untuk makan pawn di C2. Kat sini sebenarnya Ian tak mempunyai banyak sangat pilihan. Contoh kalau dia cuba untuk gerakkan bishopnya ke D3 menutup ancaman bishop ni, semestinya bishop akan makan bishop D3 diikuti dengan knight makan bishop D3, dan ini membenarkan rook Magnus untuk masuk ke E2, masuk dan mengawal 7 rank kat situ, satu rank yang sangat bahaya. Kalau pawn A makan knight di B4 kat sini, akan diikuti dengan A makan pawn B4 dan seterusnya, membuka ancaman untuk rook masuk ke A1 membuat checkmate. Dan kat sini kita dapat tengok kalau king pergi ke B1 menghalang ancaman tersebut, ini tak merubah apa-apa sebab queen ke A6 akan memaksa checkmate untuk dilakukan, sama ada di A1 kat situ. Jadi selepas bishop ke F5 kat sini, Ian telah memutuskan untuk makan sahaja knight yang berada di B4. Jadi kita ada pawn A makan knight B4 kat situ, diikuti dengan pawn A makan pawn B4, dan seterusnya knight makan pawn di D5 menyerang queen. Rook ke A1 membuat check terlebih dahulu, king lari ke D2 dan queen makan pawn B2 kat sini. Dalam posisi ini kita dapat tengok rook di A1 ni merupakan satu rook yang bahaya. Tetapi kalau rook cuba memakan rook di A1, rook makan rook A1 oleh putih dibuat, ini kesilapan blunder yang sangat besar sebab queen makan pawn C2 akan terus membuat checkmate kat situ. Jadi selepas queen makan pawn B2, rook di A1 tu tak boleh dimakan pula. Sebab itulah kat sini Ian memainkan queen makan pawn di C7 kat sini. Namun ini pun tidak merubah apa-apa sebab Magnus Carlsen terus rook makan rook D1, dan dalam posisi ini Ian telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa kita boleh tengok kat sini, selepas rook makan rook membuat check, kita sambung sikit, ini memaksa king untuk makan rook di D1, dan kalau king makan kita ada checkmate dalam 2 step sahaja dengan queen pergi ke B1 check, memaksa king pergi ke D2 dan seterusnya queen ke E1 akan membuat checkmate serta merta. Jadi sebab itulah selepas rook makan rook D1 pada gerakan ke-19, Ian Nepomuk telah menyerah kalah dalam game ini. Baik, ini merupakan satu game pada tahun 2017, 4 tahun sebelum tahun ini. Dan pada 24 November nanti sehingga 16 Disember diorang ni akan bertarung untuk menentukan juara dunia yang terbaru. Main chess pun dah nak dekat sebulan sebabnya apa? Sebab diorang akan bermain sebanyak 14 game. Dan dikatakan kejohanan tersebut menawarkan hadiah 2 juta US dollar. 2 juta guys, 2 juta US dollar bukan 2 juta ringgit. 2 juta US dollar tu bersamaan dengan 8 juta. Hoish, kalaulah saya jadi Magnus Carlsen ataupun Ian kan, dapat 8 juta tu, oi, banyak saya boleh buat Mungkin saya akan beli chess set yang paling mahal kat dunia dan bagi dekat semua subscriber S-Chess Academy. Itu kalau lah. Itu kalau, tapi malangnya jauh sangat angan-angan tu ya. Okey, baik, jadi kita sama-sama nantikan siapakah yang akan memenangi kejuaraan dunia tersebut. Adakah Magnus Carlsen akan mempertahankan takhtanya ataupun adakah Ian
akan mengambil alih takhta Magnus Carlsen. Sama-sama kita nantikan. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada yang masih belum. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye-bye. X-Chess Academy.